غفور أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. InsyaAllah tuan-tuan, kita kena berhenti sejurus masuk isyak kan? Gitu kan? Okay, InsyaAllah 8.50 lebih kot. Boleh lah, cantik malam ni malam Muqaddimah. Alhamdulillah, kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah kurnia daripada Allah. Tuan-tuan, hari ini malam ni dapat kita menyambung semula kuliah kita lah. Buat tuan-tuan, saya tak tahulah kali ke berapa. Buat saya ni kali pertama. Kali pertama kenal dengan surau ni no. Alhamdulillah, lama tak jumpa, 3 bulan lebih no. Alhamdulillah. Sesungguhnya perjuangan Covid ini, perjuangan menentang Covid ini, dia masih belum berhenti, dia masih lagi ada lah kan. Cuma bila kita duk baca berita-berita daripada luar, Amerika dan sebagainya, saya tengok Amerika, Brazil dengan India kan yang tinggi tu kan. Oh, dahsyat no. Di sana terbitlah, saya suka satu ungkapan satu orang wartawan Amerika lah, tapi dia emang yang lawan dengan Trump. Dia kata Covid ni bukan datang untuk meruntuhkan sebuah negara, tetapi Covid datang untuk macam mana? Covid bukan datang untuk meruntuhkan sebuah negara, tapi Covid datang untuk mendedahkan kepincangan sebuah negara, dia kata. Bila Covid ni mai, apa saja yang pincang dalam struktur politik, dalam struktur ekonomi, dalam reserve sebuah negara tu, bila mana kurang, bila mana pincang, bila datang Covid ini baru teruji. Bila negara tu dia selama ini dia goyah, dia standby, tinggal masa nak jatuh ya. Datang Covid itu mendedahkan segala-galanya. Di Amerika Syarikat saya baca lah, mungkin salah mungkin betul lah. Dia pun mendedahkan bagaimana orang-orang politician daripada peringkat awal warning kepada para practitioner perubatan agar jangan mendedahkan sangat kebahayaan Covid ini, sebab nak jaga ekonomi daripada sebagainya. Kemudian ada penyelewengan di sudut belimah dan sebagainya. Banyak benda terpincang yang telah didedahkan. Maka tuan-tuan, malam ni kita nak buka pada satu kitab. Sebenarnya kita dah mula kitab baru di surau ni 3 bulan lepas, baru bab Muqaddimah. Kemudian malam ni saya nak request kitab baru lagi. Pasal apa? Pasal saya duk fikir 3 bulan ni lama saya fikir. Kita Taman Wakaf Siti Aisyah ni saya kena bagi satu kitab yang lain. Sebab kitab yang kita bincang hari tu dia lebih kepada kitab kisah-kisah miracle di dalam Sahih Bukhari. Dia lebih kepada kisah-kisah lah. Bila saya main ni, bila kita bincang hadis tersebut, dia lebih kepada kisah, penceritaan. Yang mana boleh juga, cuma saya ingat yang tu saya nak bawa ke tempat yang lain. Untuk tuan-tuan golongan orang yang belajar, orang yang kerja-kerja berkerjaya ni, saya ingat kita nak bawa satu kitab yang membahaskan tentang sejarah, ketamadunan, critical thinking dan aliran pemikiran. Yang tu saya rasa cukup cantik lah. Dan saya ingat kita punya kuliah ni lepas-lepas ni kita boleh buat open. Sebelum ni pun open lah kan. Maksudnya kalau tuan-tuan rasa nak bangkitkan apa-apa, nak tanya ataupun nak cakap, silakan terus ya. Kalau kita tak ramai kan, cantik lah. Sebab memang yang kita bawa malam ini adalah kitab pemikiran ini. Saya nak cari bahasa Melayu dia. InsyaAllah kalau dapat ke depan kita pakai bahasa Melayu lah. Ini pasal tak jumpa lagi. Madza khasirul a'lam bil hintatil muslimin, karangan Maulana Abu Hasan Ali An-Nadwi. Maulana Abu Hasan Ali An-Nadwi ini tuan-tuan seorang tokoh ulama, dia keturunan Arab tapi duduk di India. Satu orang tokoh sufi yang disegani juga oleh golongan salaf, golongan salafi, so-called salafi lah, bukan salaf lah. So-called. Dan kedua-dua aliran pemikiran ini, Asy'ariyah dan so-called salafi ini, kedua-duanya tak pernah kritik Maulana Abu Hasan dan kedua-duanya menyanjungi beliau. Saya sangat suka tokoh yang begini, yang disegani oleh kedua-dua aliran, yang pemikiran dia melepasi tahap pemikiran pada zamannya. Penulisan beliau agak pedih, tetapi saya yakin di tempat ini tuan-tuan boleh menerimanya. Kadang-kadang kritikan dia terhadap umat Islam tu, bila kita baca, kalau dengar orang dia tak faham, dengar dia kata apa ni duk hina orang Islam. Sebenarnya ini kritikan yang membina dan kritikan yang tajam, yang membuatkan orang-orang yang dia ada aras pemikiran yang cintakan kepada
nak Islam itu berkembang pada kemudian hari, dia akan suka buku ni. Saya bagi contoh, saya quote satu kata-kata Maulana dalam buku ni. Dia kata apa? Bagaimana orang Islam nak lawan dengan orang kafir, sedangkan pen yang tanda tangan perjanjian dengan orang kafir itu pun dibuat oleh orang kafir. Maknanya dia bagi orang Islam terandah lah buah tu kan. Saya kita akan baca banyak lagi. Cuma uslub dalam buku ni, kaedah manhaj Maulana dalam buku ni adalah dia tak katakan Islam saja, tetapi dia start daripada awal. Dia bermula dengan kurun ke-6 dan ke-7 Masihi, bawa perbincangan tentang Yunani, tentang Kristian, tentang Mesir. Dia bawa main kepada Arab dan Islam. Islam bawa pada zaman Rasulullah, zaman Khulafa' Rashidin, zaman Daulah Islamiah. Kemudian dia masuk Mongol, kemudian dia jatuh, dia naik macam mana. Cantik dia susun tu. Dia adalah sejarah dan pemikiran dalam ni. Sebab tu saya ingat, saya nak bawa kitab ni ke mana-mana surau, ke salah satu surau yang saya pergi ataupun masjid. Saya nampak dua saja, Taman Wakaf Siti Aisyah ataupun Pahujaya. Malah saya sembang dengan Abang Faizul, saya ingat buat di sinilah. Sebab sini kecil sikit, so senang kalau tuan-tuan nak voice out apa-apa, kita boleh bincang terus. Tak ada masalah, kita bersifat interaktif. Selagi tuan-tuan tengok, kita akan mulakan. Sempat setakat 1-2 rangkap menjadilah bagaimana penulisan Maulana Abu Hasan Ali Nadwi di dalam kitab ini. Madza khasirul a'lam bil hintatil muslimin, apakah khasir, rugi, apakah kerugian alam dunia ini, apakah yang rugi kepada penduduk dunia ini, bil hintatil muslimin, dengan hancurnya, dengan kemundurannya, dengan jatuhnya umat Islam. Dalam mukadimah kata Maulana Abu Hasan Ali An-Nadwi, dia kata memang jatuh dan bangun sebuah bangsa dan kerajaan itu biasa. Rom berapa lama dibina dan hancur dalam berapa lama. Yunani, Greek, Sparta, kemudian raja-raja yang besar seperti mana Alexander the Great, Cyrus the Great, diceritakan naik dan jatuh itu biasa. Kerajaan yang bertahan Barisan Nasional berapa lama, jatuh, akhirnya naik pula. PH pun naik, jatuh pula. Itu biasa, dia kata, tak mengubah apa-apa. Tetapi dengan jatuhnya umat Islam itu, sebenarnya dunia mengalami kerugian yang sangat besar. Di dalam mukadimah kata Maulana Abu Hasan Ali An-Nadwi, kata beliau, kalaulah dunia menyedari hakikat ini, bahawasanya dengan jatuhnya umat Islam itu dunia ini rugi, nescaya setiap tahun hari kejatuhan umat Islam itu, mereka akan adakan sambutan kesedihan mengenangkan jatuhnya Islam pada hari tersebut. Nak bagi tahu betapa ruginya dunia dengan kejatuhan umat Islam. Bila kita fikir-fikir balik, betul ya kata Maulana, sebab apa? Sebab Islam ini dia rahmatan lil alamin, dia rahmat sekalian alam. Dengan datangnya pemerintahan Islam itu, orang-orang kafir tidak diapa-apakan, orang-orang kafir diadili. Bahkan di Madinah dulu, orang Yahudi bila bertelingkah dengan orang Yahudi, bila datang untuk penghakiman, mereka tak mau hakim orang Yahudi, mereka nak minta Rasulullah SAW untuk jadi hakim kepada mereka. Kita baca sejarah Islam di Spanyol, di Andalus, sebelum itu lagi lah, sebelum perkembangan Andalus, bagaimana ketika mana tentera-tentera Islam yang datang ke bumi Spain dibantu oleh rakyat Spain yang Kristian agar orang Islam masuk menduduki negara mereka, kerana sebagai rahmat, sebagai bantuan, kerana mereka itu orang Kristian dah tak tahan ditindas oleh raja Kristian itu sendiri. Begitulah bagaimana Islam itu menjadi rahmat kepada dunia. Sebelumnya binatang itu dibunuh dengan cara yang kejam. Bila datang Islam memperkenalkan sembelihan dengan cara yang cukup indah dan cepat. Sebelumnya pokok-pokok ditebang sesuka hati. Bila datangnya Islam, kita ada larangan-larangan dengan tebang pokok sesuka hati kan. Pi haji dan pi umrah dan pi perang tak boleh kerat pokok sesuka hati. Bagaimana pokok-pokok juga menerima rahmat. Menjaga kebersihan sungai juga diterapkan dalam Islam. Mengangkat martabat kaum wanita juga diangkat dalam Islam. Jujur dalam perniagaan juga diangkat dalam Islam. Bahkan jujur walaupun kepada customer kita yang non-Muslim dituntut dalam Islam. Maka betapa dunia ini menumpang rahmat dengan pemerintahan Islam. Namun kata Maulana, hari jatuhnya umat Islam dengan malapetaka itu, maka hancurlah dunia, rugilah dunia. Yang tu yang kita nak bincang sepanjang buku ni. Berapa muka surat? Tak banyak tuan-tuan, 302 ya. Dan good, insyaAllah 302. Tapi tak apa, malam ni kita mula dengan muka surat 41 tu sebab yang awal-awal ni mukadimah daripada Syekh Qutub dan sebagainya. Maulana Abu Hasan Ali An-Nadwi, dia pakar syariah, pakar bahagian sufi dan akidah, dan pakar pemikiran. Dan satu lagi kepakaran Maulana adalah kepakaran sastra Arab, kesusastraan Arab yang sangat tinggi.
Ini jarang terdapat dalam kalangan ilmuwan Islam kita. Bahkan orang-orang dalam kalangan kita yang memang duduk dalam bidang agama pun kadang-kadang Arab tak apa pandai. Ini menjadi perbincangan hangat dalam kalangan para ilmuwan yang mengatakan bagaimana orang-orang kita yang pergi mengaji di negara Arab duduk 4-5 tahun balik mai tak boleh cakap Arab. Dibincangkan. Apatah lagi nak membahaskan isu-isu yang sangat tinggi. Okey. Islam menumpang Zamakhsyari ni tokoh Mu'tazilah. Dia Mu'tazilah. Tetapi dia mengarang satu tafsir kasyaf yang mana orang Islam orang kata apa? Authorizekan ataupun macam mana? Iktirafkan tafsir tersebut meskipun dia Mu'tazilah. Kerana apa? Kepakaran bahasa dia begitu tinggi. Sebelum itu kita ada Al-Imam Syafi'i yang sangat pakar dalam bahasa Arab. Sebelum tu lagi of course lah Rasulullah SAW yang paling pandai sekali dalam bahasa Arab. Sebab tu dalam ilmu hadis kita ada perbincangan tentang gharibul hadis, iaitu perkataan yang gharib dalam hadis yang bukan gharib kepada kita saja, gharib kepada orang Arab. Gharib ni bermaksud terpencil dan terasing. Kalau gharib kepada kita semualah kita tak bisa dengar. Tetapi gharib itu bermaksud gharib kepada orang Arab. Orang Arab sendiri baca perkataan tu perkataan Arab tapi dia pun tak faham. Tetapi bukan Nabi reka, perkataan tu memang wujud bila orang kaji-kaji balik. Itu menandakan bagaimana Rasulullah SAW begitu mahir dalam ilmu bahasa Arab. Saya sendiri secara jujurnya saya tak mahir. Saya tak pandai. Saya rasa secara jujurnya saya punya English lagi okey daripada saya punya Arab. Tapi kita kena cabak diri lah. Kena usaha buat jugalah. Kan? Meskipun saya takut nak buka hak ni, hak Arab ni. Sekejap lagi kita Tok Guru tengoklah ni, Tok Guru pondok apa kan naya kan. Minta maaf siap lah. Kita cuba yang setakat mana yang boleh lah, InsyaAllah. Tapi saya akan berusaha keras untuk cari yang bahasa Melayu dia. Tok Guru pondok dia mahir dalam ilmu Nahu dan Saraf. Bagaimana nak menentukan mubtada khabar, pada kedudukan mana alamat, mana takhluk dan sebagainya. Menyebabkan hanya dengan tata bahasa Nahu itu mereka tahu membezakan maksud. Saya tak mau sebut benda ni sebenarnya, tapi tak apalah. Tentang perbincangan tentang boleh nak sebut tau. Tak apalah macam ni. Saya tak mau sebutlah yang tu, contoh tu saya kenal lagi. Dalam kitab Nahu dia bincang contoh tau. Kata Ja'a Zaidun rakiban. Maksudnya telah datang Zaid dalam keadaan rakib, dia menunggang sesuatu kuda lah. Ini contoh dalam kitab Nahu. Tuan-tuan dengar lah. Telah datang Zaid dalam keadaan dia menunggang sesuatu kuda. Contoh yang kedua dalam kitab Nahu dia bagi untuk menanda sabar. Contoh kedua yang dia bagi adalah dia kata apa? Rakib tu, saya telah naik tunggang benda tu. Rakib tu, saya telah naik sesuatu tu dan saya bertemu dengan Abdullah dalam keadaan dia berpelana. Saya rasa nak bagi saya bagi bahasa Melayu dah senang. Contoh dalam kitab Nahu ni, saya berjumpa dengan Ahmad, saya dalam keadaan naik kuda. Okey, rakib tu farisan, saya dalam keadaan naik kuda. Okey, rakib tu farisan, saya telah naik kuda, saya duduk atas kuda yang berpelana, yang di atasnya ada pelana. Baik, kalau kita nak bincang dalam bahasa Melayu dia, pelana tu duduk atas kuda tu ke duduk atas kepala kita? Duduk atas kuda. Walaupun dalam bahasa dia rakib tu, saya telah naik farisan kuda masrujan dalam keadaan berpelana. Bermaksud saya naik kuda dalam keadaan berpelana, bukan saya naik kuda dalam keadaan saya duduk pelana atas kepala saya. Pelana tu duduk atas kuda. Sama macam saya jumpa dengan Abdullah naik motor. Ayat dia, saya jumpa dengan Abdullah naik motor. Siapa naik motor? Saya naik motor ke Abdullah naik motor? Boleh jadi saya yang naik motor, ataupun saya jumpa dengan Abdullah naik motor, ke Abdullah tu yang tengah naik motor. Ataupun saya tengah naik motor, saya jumpa dengan Abdullah pun dia tengah naik motor. Dua-dua naik motor. Yang ni dibincangkan dalam ilmu Nahu. Maknanya bila ada perbincangan tentang Rasulullah SAW jumpa dengan Tuhan yang katakan dekat Sidratul Muntaha tu kan, Isra Mi'raj tu kan ada orang meletakkan Tuhan bertempat. Pasal dia berkata apa? Tu di Sidratul Muntaha tu tempat Nabi jumpa dengan Tuhan di situ. Yang duduk di situ menurut ulama-ulama pondok, yang duduk di situ tu Nabi
berdialog dengan Allah di situ, yang bertempat di situ Nabi. Allah tak bertempat. Kalau orang-orang yang fikir logik, dia kata mana boleh dah Nabi berdialog dengan Allah di situ, Allah di situ. Tak semestinya. Sebab nisbah kepada definisi tadi tu. Saya naik kuda yang berpelana. Pelana tu atas kepala kuda ke atas kepala saya? Maknanya atas maf'ul ke atas fa'il tu. Bahasa tinggi sikit ya. Tapi saya nak bagi tahu kepakaran mereka di dalam membincangkan hukum hakam itu, mereka dapat tackle benda tu hanya dengan ilmu bahasa. Sedaplah. Sebab itulah tok guru pondok ni sampai hari ni kita sangat hormat. Meskipun ada di antara mereka yang tak pergi mengaji luar pun, duduk di dalam, tetapi ilmu mereka cukup tinggi. Sebab tu kalau orang pergi luar pun bila balik bertemu dengan mereka, kita segan. Sebab kealiman yang ada pada mereka tu. Hanya dengan definisi, nak nisbah dengan contoh Zaid tadi tu, dia boleh bagi kita faham dalam bab Nabi bertemu Tuhan di Isra Mi'raj tu. Oh, sedap. Ya. Sebab dia kata, kalaulah Zaid naik kuda dalam keadaan berpelana, pelana tu tak pakai dekat Zaid, tapi pakai kat kuda. Seorang saya pakai. Maka bila Nabi berdialog dengan Allah dekat Sidratul Muntaha, yang duduk kat Sidratul Muntaha tu nak pakai atas Nabi ke, pakai atas Allah ke, pakai atas duduk? Nabi seorang saja. Allah bukan bertempat di situ. Oh, maknanya bagaimana mereka susun benda tu? Cantik lah. Saya tak mau pergi lama, ada lagi 20 minit. Saya nak pergi terus lah. No? Boleh saya mula, no? InsyaAllah kita masuk terus hal malam ni pada bab yang pertama. Al-fasl awal, bab yang pertama, al-insaniyah fi ihtidar. Keinsanan itu di dalam malapetaka, ihtidar, bahaya dalam malapetaka. Dia mula dengan bab tu. Saya rasa malam ni saya tunggu soal lepas kot. Okey. Kana al-qurun as-sadis wa sabi' li miladil masih, pada kurun sadis wa sabi' 6 dan 7 Masihi, min ahaqi adwari tarikh bila khilaf, merupakan zaman paling hina, paling rendah di dalam sejarah dunia tanpa khilaf dia kata. Kurun ke-6 dan ke-7 ni kurun yang paling rendah di dalam sejarah dunia. Milad Masihi bermaksud bila kurun ke-6 tahun 500 kan. Tahun ke-7 tahun 600. Baik. Fakanat insaniyah mutadalliyatun munhajiratun mundul qurun wa ma ala wajhil ardi quwwatun tamassuku biyadiha wa tamni'aha minat turadi. Tak ada mana-mana kuasa yang mampu mengangkat semula keinsanan itu di dalam lembah binasa dia. Hancur manusia zaman ini. Apa yang hancur sangat ni? Okey, wa qad zadat hal ayyam sur'atun fi hubutiha wa shiddatu fi isfafiha wa kana al-insan fi hadzal qurun wa qad nasi khaliqahu fa nasi nafsahu wa masirahu. Manusia pada zaman ni tak kenal Tuhan dia. Zaman ni zaman mana ni? Zaman interval antara Nabi Isa nak pi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zaman itu merupakan, kata Maulana Abu Hasan Ali An-Nadwi, zaman kehancuran manusia. Sistem tidak ada, perkembangan minda tak berlaku, ilmu tidak dibincangkan, sehingga kan manusia meninggalkan Tuhannya. Bukan kata tak kenal Tuhan, diri sendiri pun tak kenal. Kata Maulana, kita nak bermulakan bab ini dengan dan kurun tersebut. Okey. Wa quwwatun tamyizil bainal khairi wal syarr wal hasani wal qabih, sehingga kan manusia tak boleh beza antara baik dan buruk, khair baik dan jahat, dan baik dan buruk. Khair pun baik, khair pun hasan pun baik. Baik dan jahat dan baik dan buruk tak boleh beza dah. Okey. Wa qad khaffatat da'watan al-anbiya min az-zaman, dan dakwah para nabi sebelumnya telah hancur di telan zaman. Wal masabihi allati awqiduha qad intafa'at min al-awasif allati hubbat ba'dahum aw baqiyatu wa nuruha da'idun la yuniru illa bu'dul qulub fadlan 'anil buyut fadlan 'anil bilad. Kalau ada pun orang yang ada sinar sikit, dia tulis kat sini awasif. Kalau ada pelita cahaya pun pada orang, hanya sikit saja, dhaif, lemah cahaya tu, yang tak mampu menerangi apa pun, hanya sekadar mampu menerangi diri dia sendiri sahaja. Fadlan, apatah lagi nak menerangi rumah dia, apatah lagi fadlan anil bilad, apatah lagi nak menerangi negara, tak boleh. Maknanya dalam zaman itu ada tak orang yang soleh? Ada, tetapi tinggal di gunung-gunung, tinggal di pondok-pondok yang tidak dipedulikan masyarakat, dan mereka tak berdaya nak berhadapan dengan kekacauan dunia zaman itu. Kata Maulana, kalau ada pun secibis iman, hanya dipakaikan pada diri mereka sendiri. Contoh, tuan-tuan pun tahu, siapa zaman Nabi?
yang mengisyaratkan yang Nabi akan jadi Nabi itu, yang mengesahkan, Waraqah bin Naufal, ya. Dia di Mekah masa tu orang tak peduli kat dia. Orang duk kadut dengan Abu Talib, duk kadut dengan Abu Jahal, duk kadut dengan siapa kan. Tetapi dia itu antara yang beriman Ahlul Kitab, tetapi orang tak peduli dia. Tetapi Tuhan masih simpan 2-3 orang ini sebagai nak memberi isyarat, nak memberi petanda kemunculan Nabi akhir zaman nanti. Sebab golongan ini masih dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kata Maulana yang kat sini yang agak menarik, waqad insahaba rijaluddin, rijaluddin, lelaki-lelaki beragama ni menjauhkan diri min midanil hayah, daripada medan kehidupan, waladu ila adiyaril wal kanaisu wal khalwat, dan mereka itu hanya tinggal dekat sinagog mereka, gereja-gereja mereka, tempat-tempat sembahyang mereka, rumah-rumah ibadat mereka, dan berkhalwat, duduk di gunung-gunung, tak peduli dengan orang. Firaran bidinihim minal fitan wa dhannan bi anfusihim, nak menjaga iman mereka, agama mereka daripada fitnah. Dia nak jaga diri mereka. Satu, okey. Satu golongan ni memang dia asingkan diri sebab nak jaga iman dia. Takut kalau aku seorang tak kuat, kalau aku pi juga sekali lagi dengan aku berhancur. Maka mereka mengasingkan diri. Tetapi kata Maulana, wa firaran min takalif al-hayah wa jiddaha, dan ada juga kata Maulana, ada orang juga yang dia melarikan diri daripada takalif, daripada burden, daripada tanggungjawab untuk menyampaikan risalah dan dakwah. Ada juga. Maknanya dia rasa kalau aku nak dakwah juga sekali lagi dengan aku mati, tak payahlah, dia tak dakwah. Kata Maulana ada dua. Orang yang lari ni sebab sama ada dia nak jaga agama dia, sebab tu dia sembunyi. Okey, yang kedua dia sembunyi sebab dia nak jaga diri dia. Dia takut sekali lagi dia pun kena mati dan sebagainya. Maka ada dua jenis orang. Ada dua jenis orang yang mengasingkan diri daripada medan kehidupan zaman itu. Yang pertama, orang yang ikhlas nak simpan agama dia selamat. Yang kedua, orang yang tak ikhlas tetapi dia sembunyi hanya sebab nak lari daripada tanggungjawab dan nak selamatkan diri dan nyawa dia. Maka kata Syekh, ini bahaya. Baik. Dan wa min baqiyah, dan sebahagian lagi saki baki 3-4 orang lagi yang cerdik pandai agama, ada lagi 3-4 orang. Wa min baqiyah minhum, dan baki ataupun sebahagian yang lain daripada mereka, fi tiyaril hayat istalaha ma'al muluk wa ahlad dunya. Saki baki lagi 3-4 orang ni pilih jalan untuk masuk ke medan kehidupan. Pilih. Tetapi malangnya mereka itu bersubahat ma'al muluk, dengan raja-raja yang jahat, wa ahli dunia, dan ahli dunia yang kaya-kaya, menghalalkan segala apa kehendak raja-raja yang zalim, raja-raja yang tukang fatwa, dia tukang. Tuan-tuan ingat tak peristiwa pembunuhan Nabi Zakaria dan Nabi Yahya oleh raja Yahudi yang jahat? Sebab Nabi Zakaria dan Nabi Yahya ni tak mau halalkan raja tu nak menikah dengan anak saudara dia. Ingat tak? Dalam sirah kita bincang dulu. Selepas zaman itu, mainlah zaman-zaman di mana datang ulama-ulama yang jahat yang memberi fatwa atas kehendak pemerintah dan orang kaya. Dah ada dah zaman tu. Zaman ni ada ke tak ada? Tuan-tuan bincanglah, saya tak tahu. Okay? Dah ada dah yang memberi fatwa mengikut kehendak pemerintah. Pemerintah nak suruh kata A, dia akan kata A demi pemerintah. Orang kaya nak suruh kata B, dia akan ikut kata-kata orang kaya kerana dia menghormati orang kaya itu atas kekayaan orang tersebut. Baik. Wa awanuhum ala ismihim wa adwanihim, dan membantu mereka. Awan, ta'awan, membantu. Ulama-ulama pada zaman gelap itu membantu orang jahat dan raja jahat yang kaya ini atas urusan ismihim, dosa-dosa mereka, wa aduwanihim, dan berhadapan dengan musuh-musuh mereka tu, parti-parti yang lain, kerajaan yang lain, golongan yang lain. Ulama-ulama inilah yang akan mengeluarkan fatwa yang nak bagi tahu kat mereka, boleh tuanku, halal tuanku, beta nak bunuh perempuan tu boleh tak? Boleh tuanku. Kira main ayat saja nak bagi boleh. Dulu tuan-tuan, ada seorang ahli hadis, nama dia Ali Ibn Madini, satu orang tokoh hadis yang hebat. Saya takkan bawa kisah ni di luar, tapi di surah ni saya bawa pasal saya tahu tuan-tuan boleh terima cara cerita ni. Pasal saya takut orang salah faham. Ali Ibn Madini satu orang tokoh yang sangat alim tentang ilmu rijal,
ilmu rijal bermaksud dia sangat kenal para perawi hadis. Sangat kenal. Imam Ahmad kata, kalau nak tahu tentang rijal, para perawi tu, nama-nama seorang-seorang tu, tanya Ali bin Madini. Dia sangat pandai. Terus sangat pandai. Dia pada satu zaman ni, Imam Ahmad, Yahya bin Ma'in, Ali bin Madini ni satu geng 3 berangkai yang sangat akrab, yang rapat. Dia pun sempat jumpa berguru dengan Imam Syafi'i dan sebagainya kan. Cuma di penghujung kehidupan mereka itu ada sedikit perbalahan, iaitu peristiwa mihnah khalqil Quran yang kita cerita dulu, ingat tak Imam Bukhari tu? Zaman tu berlaku juga ni, zaman ni juga ni. Cuma Imam Ahmad awal sikit ni, Imam Bukhari lambat sikit ni, lari tak jauh. Tapi ini zaman tengah climax. Zaman Ahmad bin Abi Du'ad, satu orang tokoh Mu'tazilah yang jadi kepala Mu'tazilah yang pi racun khalifah Abbasiyah zaman ni. Baik. Saya nak cerita ni apa? Imam Ahmad tegas dengan keputusan dia kan. Dia tak mau ikut kehendak pemerintah dan Mu'tazilah dan dia diseksa. Okey. Cuma malangnya beberapa sahabat Imam Ahmad, semisal Yahya bin Ma'in dan Ali bin Madini, yang kelihatan ikut lunak. Itu contoh dia. Tetapi tuan-tuan, kita kena ingat kod mana pun depa ulama besar hebat. Kod mana pun. Okay? Ini semua cerita sebagai pengajaran saja. Ali bin Madini ni ikut Ahmad bin Abi Du'ad ni, ikut Mu'tazilah tu dan menghalalkan apa Mu'tazilah tu kata. Dan bila berhadapan dengan Imam Ahmad ni dalam kitab surah hadis, ada satu hadis yang Imam Ahmad ceritakan yang mana sangat sahih, yang sahih untuk memang patah tengkuk tu bagi buah buah pemati tu dekat Ahmad bin Abi Du'ad Mu'tazilah tu. Hadis ni sahih. Maka orang-orang masa tu Abbasiyah zaman tu ramai yang pandai hadis. Maka bila poin Imam Ahmad ni kuat, untuk bagi direct tu Ahmad ni jatuh, Ahmad bin Abi Du'ad ni jatuh. Maka ketika itulah Ahmad bin Abi Du'ad pergi cari Ali bin Madini ni, tanya dia, hadis ni macam mana cerita ni? Aku nak lawan dengan Imam Ahmad ni. Imam Ahmad bawa keluar hadis ni. Ya. Maka kata Ali bin Madini, hadis ni sahih. Kata Ahmad bin Abi Du'ad, tak boleh jadi. Hang kena buat bagi dia tak sahih juga. Sebab poin law dia tengah kuat. Masa ni pertentangan golongan sunnah lawan golongan Mu'tazilah ni. Maka Ali bin Madini kata, tak boleh lah, memang sahih lah, nak buat bagaimana? Hang pandai ilmu rijal, ilmu mengenali para perawi tu, mesti hang boleh buat. Hang reka bagi jadi paling tidak pun dhaif lah. Okey. Ali bin Madini kata. Maka dalam ramai-ramai perawi tu ada salah seorang yang dia detect. Zaman tu Google tak ada tuan-tuan. Tuan-tuan kena faham macam tu. Bagaimana dia boleh cari dapat jumpa ciri-ciri setiap perawi tu. Dapatlah suatu orang lelaki dalam rangkaian hadis tu yang mana kata Ali bin Madini, lelaki ni duduk di cerok kampung, yang kampung tu tidak ada sinar ilmu sangat, maka hadis yang dia bawa tu diragui. Dia bukan lelaki yang siqah, dia diragui hadis yang dia bawa. Maka hadis ni jatuh, dia dhaif. Ali bin Madini kata macam tu. Maka Ahmad bin Abi Du'ad dengar seronok, dia bawa poin itu pergi lawan dengan Imam Ahmad. Dia kata, ni hang umai hadis apa ni? Hadis ni dhaif ni, hang tahu tak? Ceritalah. Lelaki ni dia cari sampai dapat. Maka Imam Ahmad kata, hang ni Ahmad bin Abi Du'ad, hang takkan mampu cari hujah yang macam ni. Benda yang hang cakap ni tak lain dan tak bukan mai pada Ali bin Madini, ex best friend dia. Betul tak? Imam Ahmad tahu lah, tak ada orang lagi pandai tentang rijal berbanding Ali bin Madini. Maka lepas pada tu yang mereka bergaduh. Tetapi di penghujung hayat tak ada masalah, baik balik, tak ada masalah. Bila ulama kaji-kaji balik, rupanya masing-masing ada alasan tertentu lah, Tetapi Imam Zahabi dalam Mizan I'tidal, mu'tadil bermaksud kalam yang mu'tadil, yang tengah-tengah. Dia menegur ulama-ulama. Sebab tuan-tuan, Imam Ahmad semua ni dia tahun 200 Hijrah. Lepas tu dia main zaman lepas tu 300 Hijrah, 400 Hijrah ni, zaman-zaman ulama yang datang kemudian macam Al-Uqaili dan sebagainya ni, Az-Zawjaqani ni. Maka mereka banyak kritik Ali bin Madini. Dia kata kenat lah, apa semua ni lah. Ada bahkan ada ulama yang mengatakan murtad tu. Datang Imam Zahabi yang 800 Hijrah kemudian ni, dia tegur. Dia kata janganlah kata macam tu. Ali bin Madini ni tokoh Islam yang sangat soleh, yang sangat warak, yang sangat baik. Kita yang kemudian ni kita tak tahu apa yang menyebabkan dia jadi macam tu zaman tu. Cantik lah, saya suka macam tu.
Betul lah, kita yang main kemudian, kita tak tahu. Ada perkiraan dan pertimbangan mereka zaman tu. No? Tapi nak beritahu, apa yang Ali Ibn Madini buat masa tu macam menghalalkan lah apa yang pemerintah nak zaman tu. Dengan menggunakan kepakaran dia. Itu contoh yang saya bagilah. Baik, saya sambung lah. Oh, tak ada ni. 11 minit. Tak apalah, saya pilih sikit ni. Okey, kemudian dia masuk kepada bab yang satu topik baru. Dia kata apa? Asbahat diyanat al-uzma farisatan al-abisin wal mutala'ibin. Agama-agama azim yang besar-besar ni telah dirosakkan oleh orang-orang yang kaki perosak, orang-orang yang tidak ada ilmu. Okey, walu'matul muharrifin wal munafiqin, orang-orang munafik merosakkan agama itu hatta faqadat ruhaha wa syuklaha, sehingga akan tercabutlah roh agama itu daripada agamanya. Falau bu'isa ashabiha al-awwalun lam ya'rifuha, dan kalau nabi-nabi yang bawa syariat itu hidup balik, dia sendiri tak kenal agama dia, sebab dirosakkan oleh golongan ini. Tukar ayat sesuka hati, macam tambah benda-benda sesuka hati, kona kok mana pun sesuka hati, asalkan untung kena pada dia. Okey, untung kena pada dia. Maka rosak kehidupan bila rosaknya agama. Rosak agama bila rosaknya orang agama. Baik, terus masuk pada bab, dia pergi kepada subtopik Al-Masihiyah, golongan Kristian, golongan Kristian fi qarn as-sadis Masihi. Golongan Kristian pada kurun ke-6 Masihi. Yang ni baru seronok nak cerita, tapi masa tinggal 6 minit. Tak apa, kita try lah. Tak ada, kita sambung bulan depan. Dia dah cerita tadi pendahuluan, bagaimana telah rosak agama-agama itu semua secara general. Ini nak pergi secara detail. Okay, dia masuk pada bab yang pertama, subtopik pertama. Dia kata sudut pandang ataupun pandangan sarwa ni golongan Masihiyah, golongan Kristian pada kurun ke-6 Masihi. Dia cerita. Dia kata apa? Lam takun Masihiyah fi yawm minal ayyam min tafsil wal wuduh wal mu'alijatu fi qadaya al-insan. Tak berlaku satu hari pun di dalam kehidupan orang Kristian zaman itu dan untuk membincangkan aspek-aspek kemajuan manusiawi, tak ada. Tak bincang apa pun tentang peradaban, tentang undang-undang, tentang sistem, tentang apa yang hatta nak cerita tentang kebersihan diri pun tak cerita. Kalau tuan baca sejarah Sepanyol, tuan-tuan, sebelum Islam datang ke Sepanyol, orang Eropah tak kenal apa itu sabun. Mandi tak pakai sabun. Baik, kata Maulana, mereka tak kenal langsung. Agama Kristian tak bincang langsung aspek-aspek kemajuan insaniah, dia kata. Okey? Baik. Kemudian kata Maulana, walakin kana fiha usaratun min ta'limil masih. Yang tinggal pun cuma duk sembang, duk cerita ni. Yang ni Nabi Isa kata, yang ni Jesus kata, yang ni Jesus kata. Duk ulang tu ya. Orang siapa tak boleh lawan. Dengar saja, jangan lawan. Okey. Jesus suruh ambil duit banyak ni, Jesus suruh buat kerja kat sini, Jesus suruh kutip duit kat orang ni. Hanya macam tu ya. Orang lain tak boleh petikai. Dunia tak berkembang, tanah digadaikan, anak-anak darah diberi kepada golongan agama hanya kerana mereka kata ni Jesus bagi tahu, ni Jesus main dalam mimpi aku. Menggunakan poin-poin tersebut, maka hancur Kristian. Sebab tu saya kata, hancur kehidupan kerana hancur agama, hancur agama kerana rosak orang agama. Baik. Bahkan kata Maulana, faja'a Paulus. Paulus ni apa? Paulus lah, Paul. Paul the apostle tu kan. Fatamasa nuraha wa ta'amaha bi kharafatil jahiliyah allati intaqala minha wal wasniyatu allati nasha' 'alayha wa qada Konstantin ala baqiyatil baqiyah. Baik, saya biar Paulus tu. Dia kata dengan kedatangan Paulus meranakkan lagi Kristian. Paulus datang tahun bila? 38 Masihi. Baik. Paulus ni hari ini yang Kristian, orang Kristian duk praktis hari ini semuanya main pada Paulus, bukan main pada Nabi Isa. Semuanya. Paul ni Indonesia. Paul inilah yang menukar segala-galanya. Paul ini sendiri adalah bangsa Yahudi. Paul ini sendiri adalah salah seorang di antara orang yang berpakat dengan raja-raja Yahudi dan Raja Herodes untuk membunuh Nabi Isa. Dia orang yang sangat benci Nabi Isa. Paul ni.
How come seorang yang sangat memusuhi dan membenci Nabi Isa tiba-tiba dia masuk dalam agama Kristian, dia menjadi lelaki nombor 1 dalam agama Kristian yang di-refer sampai hari ini. Paul ni ada anak murid, nama dia apa? Luke. Sebab tu betul-betul akan jumpa Paul, Luke, Matius dengan ada 4 New Testament tu. Paul, Luke, Matius, Barnabas masuk, tapi ada satu lagi ni yang sedap. Barnabas ada satu cerita lagi. Paul, Luke, Matthew, Yohanes lah. Mana kan? Barnabas ni cantik, Barnabas. Barnabas ni siapa? Barnabas ini adalah orang yang bekerjasama dengan Paul. Ceritanya seronok ni. 8:47, 8. So saya nak kena berhenti kat climax. Jam stop. Dah lah sebut Barnabas. Betul, Barnabas ni menarik cerita dia. Baik. Macam ni, siapa saya cerita nampak saya berkaitan juga. Bagaimana Paul ni boleh tukar jadi orang utama dalam Kristian? Kerana dia pandai ambil hati golongan-golongan luar. Dia boleh ambil hati golongan Greek, golongan Yunani, golongan Mesir, Arab. Dia lah yang mengasaskan Trinity. Saya nak pergi Barnabas ni dulu. Paul ni dia cerita dalam tahun 38 Masihi, dia sewaktu dia on the way nak pergi Damsyik. Yang ni disebutkan di dalam Dr. Ahmad bukan Syarani, buku dia tu Muqarranul Adiyah, dengan satu lagi buku orang putih, cerita yang sama. Paul ni sendiri cerita semasa dia on the way nak pergi ke Dimash, ke Damsyik, atas satu urusan agama dia, tiba dalam buku rujukan orang putih dia kata dia nak pergi bunuh Nabi Isa. Tapi tahun tersebut 38 Masihi, yang Isa dah tak ada dah. So kemungkinan dia ada urusan agama dia. Tiba-tiba dia diterangi cahaya keliling dia ni dengan cahaya yang sangat terang. Dia cerita, ini Paul sendiri cerita. Cahaya sangat terang mengeliling dia dan beritahu kepada dia, wahai Paul, tak sudah lagi kau nak menyakiti aku? Tak penat kau lagi menyeksa aku? Maka terkejut Paul. Paul tanya, siapa ni? Ini bukan Quran, bukan hadis ni. Ini cerita orang Kristian lah ni. Okey, baik. Tak sudah lagi kau nak ganggu aku kan? Maka kata Paul, ini siapa? Sangat terang cahaya tu. Maka kata cahaya itu, akulah Jesus. Maka Paul terkejut. Adakah kau Tuhan yang sebenar? Ya, aku anak Tuhan. Aku Tuhan anak. Maka kata Paul, sejak pada itu aku bertaubat dan aku mengesahkan Kristian lah agama sebenar. Dia kata. Dia pergi cerita lagu tu kat orang Kristian. Orang Kristian kata, kami yang ikut Nabi Isa punya lama tak pernah lawan. Dia pun tak pernah mimpi dia. Selama ni lawan dia, tiba-tiba bertemu dengan dia dalam keadaan sedar dan jaga. Tuhan lagi hebat. Hebat lah dia kata. Maka terus dia angkat dia. Bukan terus angkat macam tu. Dia ambil pengaruh siapa? Barnabas. Barnabas ini dikatakan dia sempat hidup dan melayani Nabi Isa selama 3 tahun dia sempat. Tetapi Barnabas at the end dia bergaduh dengan Paul. Sebab Barnabas rasa Paul ni makin lama makin merepek. Dia buat ajaran ini bukan untuk orang Kristian, tetapi untuk kepentingan dia nak merosakkan agama ni. Tetapi akhirnya Barnabas mati dalam keadaan sangat sedih dan tragik. Makam dia di Cyprus hari ni, Barnabas kan. Dan Book of Barnabas ni dibincangkan sampai hari ni, keasliannya. Barnabas ada 2. Satu dipanggil surat-surat Barnabas. Satu kitab Barnabas, Book of Barnabas. Yang tu dibincangkan. Book of Barnabas inilah yang dikatakan tak autentik. Direka oleh anak-anak murid Paul, Lukas, Matthew, Markus, untuk nak bagi nampak mereka ini diterima dalam kalangan orang Kristian. Baik. 8:53, 3 minit lagi. Apa yang Paul buat kepada Kristian? Ada 5 benda seingat saya. Yang pertama, Paul adalah orang yang mengatakan kematian Nabi Isa disalib. Kematian Nabi Isa itu disalib adalah sebagai rahmat kepada kita semua, sebagai menebus dosa waris yang dilakukan oleh Nabi Adam dan Hawa. Paul yang kata. Kristian tak pernah kata sebelum tu. Maka dia kata sebenarnya kematian Yesus itu sebagai rahmat. Yesus memang dilahirkan untuk disalib. Yang mana selepas disalib Yesus itu, maka menyebabkan semua dosa waris. Orang Kristian ada amalan apa? Kepercayaan dosa waris kan. Setiap bayi yang lahir ada dosa. Orang Kristian percaya setiap bayi yang lahir bersama dosa.
dengan adanya Nabi Isa disalib itulah menyebabkan dosa itu terampun. Berbeza terus dengan orang Islam. Kita faham kullu maulud yuladu ala fitrah. Sebuah bayi yang lahir itu semua tak ada dosa. Tapi Kristian faham berdosa. Kenapa Paul kata macam tu? Sebab dia among orang yang pergi buat kerja tu. Tetapi nak kata berceramuknya akidah Kristian, tuan-tuan bayangkan, kalau tuan-tuan tanya orang Kristian, kalau tuan-tuan ada kawan orang Kristian, tuan-tuan tanya, kematian Nabi Isa di tiang salib itu sebagai rahmat kan musibah? Dia berkata rahmat. Ini ajaran Paul lah. Sebab apa rahmat? Sebab dengan tersalibnya Nabi Isa, maka semua dosa anak Adam terampun. Rahmat. Baik. Siapa yang salib Nabi Isa tu, berdosa kan dapat pahala? Berdosa dia kata. Baik ke jahat? Jahat lah. Akal tak boleh terima. Sebab kalau Nabi Isa disalib itu sebagai rahmat, orang yang menyalibkan Nabi Isa tu mestilah hero. Sebab dia yang bagi salib. Tapi bagi orang Kristian, orang yang menyalib Nabi Isa itu terkutuk dan terhina. How come jadi macam tu? Nah, sepatutnya hero lah. Dia yang bagi capai matlamat Nabi Isa tu. Dia merepek. Okay? Nah, cerita penyaliban Nabi Isa ini pun menarik. Dia ada terkaitan dengan Quran. Tentang kita bincang tentang Yahuza Isqalatain itu kan, Tuhan kata, Allah Ta'ala kata wa ma qatalu wa ma salabu walakin syubbiha lahu tu kan. Baik. Orang Kristian pun faham memang muka Yahuza Isqalatain ni pun ditukar pada muka Nabi Isa. Depa pun faham macam tu. Tetapi selepas 3 hari Nabi Isa bangkit keluar daripada kubur, Nabi Isa pergi jumpa lagi sebelah kawan dia, barulah jumpa dengan Yahuza ni bertukar muka. Itu dalam scripture Yahudi. Tapi orang Islam faham di peringkat awal lagi, Tuhan dah tukar wajah dia itu. Sebab Nabi Isa tak sempat dia salib. Depa faham, Kristian faham, disalib dulu, mati 3 hari, keluar daripada kubur, balik pergi jumpa kawan-kawan, saya nak cerita. Masa itulah Yahuza Isqalatain main nak minta maaf. Tapi bila Nabi Isa tak setuju dengan kemaafan dia, dia nak lawan Nabi Isa, datang golongan puak-puak Yahudi ni main nak bunuh Nabi Isa pula, maka Tuhan tukarkan muka dia. Ini versi Kristian. Okey, baik. Tak ada masa. Bulan depan kita sambung. Kita berhenti dekat faja'a Paulus. Datangnya Paulus fatamasa nuraha, menghancurkan lagi cahayanya. InsyaAllah saya try cari sampai lepas bahasa Melayu. Kalau tuan-tuan cari pun tak apa, kalau tuan-tuan jumpa tuan-tuan beli. Saya rasa di kedai buku tak ada, tapi di online ada. Tajuk dia, apakah kerugian dunia dengan kemunduran umat Islam. Saya rasa kedai buku kalau ada pun tak tu dekat Charles Store tu. Kan ada kedai buku atas tu kan. Saya rasa kedai tu ada. Sebab dia kedai buku yang rare-rare. Buku ni lama, tahun 17 kot tak silap saya. Buku ni, sorry, tahun 17. Tapi buku ni buku lama lah. Okey, sudah lama sangat. Sorry. 75 kot. Tapi buku ni lama. Okey. Dapat bahasa Melayu lagi cantik. Tuan-tuan boleh garis buat tanda semua. Jadi habislah dah. Seminit saya nak pinjam. Tak apa, langgar SOP ni. Seminit lah. Boleh tak kitab ni? Tu nak tanya tu. Tak boleh nak beli kitab lain. Nak beli kitab hadis hari tu. Agak-agak kena dengan jiwa. Boleh tak? BI berada, cantik. Kalau tuan-tuan nak pakai versi BI jadi sini pun okey. Ikutlah. Islam. Oh tu. Ada orang tanya saya, Islam in the World tu buku yang sama apa? Saya kata tak. Oh, buku yang sama. Oh, okey. Kalau macam tu dia terjemah bahasa Inggeris, Islam and the World. Boleh nak cari bahasa Inggeris pun tak apa, tak ada masalah kot. Kita sini boleh pakai 3 bahasa kan. Tuan-tuan dapat bahasa Melayu pun tak apa, tuan-tuan dapat bahasa Arab pun tak apa, bahasa Inggeris pun tak apa. Doktor duk check yang tu tadi. Sama tak saya terjemah ni? Di ruang tu. Takut salah lagi. Jadi alhamdulillah kita sambung bulan depan lah. Kita nak sambung bulan depan yang 5 benda yang Paulus buat merubah agama Kristian itu. Okey. 5 benda yang Paulus buat merubah agama Kristian, dan kisah tentang, kita faham Nabi Isa dilahirkan oleh bonda Maryam dalam keadaan suci, tetapi Yahudi faham Nabi Isa ada ayah nama Joseph kan. Sewaktu Raja Herodes cari Nabi Isa, dia lari pindah ke Mesir. Kita akan bincang yang tu bulan depan insya-Allah. Mudah-mudahan kita dapat amal dah sampaikan. Yang kita bincang malam ni, kalau nak homework masuk dalam channel Jack bersama ada. Kita akan susun cantik-cantik. Saya dah bincang dengan Majid tadi. Kita nak buat bagi tajuk dia, bagi orang nak refer senang. Maksudnya bab 1 satu topik apa? Bab 2 satu topik, kita akan bagi kemas. Sebelum ni kita buat tajuk bagi orang bagi apa?
clickbait punya ni kan, tajuk nak tarik perhatian kan. Tak payah dah, kita buat tajuk yang skema tu. Senang kalau nak tajuk. Wallahu taala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma razuqna fahman nabiyyin wa afdal mursalin wa ilhama balagatil muqarrabin wa hdina fi hidayatil arifin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarraqan ma'suma wa la taj'al la fila wa la ma'ana wa la mantaba'una syaqiyan wa la maqtura wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.